Dan kita teruskan ya Cik Zana untuk sesi yang kelima, iaitu sesi berkenaan dengan SOP, sesi persekolahan. Dan pada sesi ini kita akan lihat, kita akan perhalusi dan mempericikan apakah langkah-langkah khusus yang akan dilaksanakan pada pembukaan sekolah kali ini bagi memastikan keselamatan dan kesihatan warga sekolah sentiasa terpelihara. Dan mungkin boleh Cik Zana jelaskan apakah antara penambahbaikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 bagi pembukaan semula sekolah kali ini. Silakan. Ya, baiklah Ili. Sebagaimana yang kita ketahui, garis panduan ini telah dikeluarkan oleh KPM sejak daripada tahun lepas lagi. Daripada mula PKP itu diumumkan, negara ditutup, sekolah ditutup, sehinggalah kepada pembukaan sekolah semula bermula pada bulan Jun 2020. Kita dah sediakan garis panduan pada ketika itu untuk pengoperasian sekolah ini. Dan kemudian pada tahun ini apabila sekolah dibuka semula bermula 20 Januari pada ketika itu secara PDPR, kita juga telah membangunkan garis panduan yang baharu 2.0. Tetapi pada ketika itu varian Delta ni tak ada. Ya, pada ketika itu kadar jangkitan COVID-19 ini, virus COVID-19 ini hanya di dalam lingkungan 4 angka. Dalam lingkungan 4 angka, dan adanya varian Delta ini telah menyebabkan angka jangkitan itu melonjak sehingga telah ke 5 angka dan melebihi 20,000 in fact. So ini menyebabkan kita terpaksa mengeluarkan apabila sekolah dibuka ini satu SOP yang baharu, satu garis panduan yang baharu untuk kita juga menangani kesan daripada varian Delta ini. Kalau dahulu mungkin kita cakap mengenai titisan-titisan yang keluar daripada mulut, tetapi sekarang kita tahu bahawa ia telah menjadi airborne dengan virus Delta ini. Jadi oleh sebab itu kita bangunkan garis panduan yang baharu ini. Kalau kita lihat daripada skrin ini, antara penambahbaikan, asas-asasnya masih ada. So yang kita kata kena basuh tangan selalu, kena scanning suhu sebelum masuk ke sekolah, perjalanan arah sehala di dalam kawasan sekolah, itu semua masih kekal dalam SOP 2.0. Tetapi bagi SOP garis panduan 3.0 ini, saya nyatakan awal tadi, kapasiti sekolah itu kita kurangkan kepada 50%. Bagaimana kita mengurangkan? Untuk tujuan itu, kita membahagikan kelas kepada separuh dan melaksanakan pembelajaran bersemuka secara penggiliran minggu. Saya tak sempat tadi untuk menerangkan tentang apa yang berlaku, kerana satu kumpulan ni, katalah 5A. So 5A1 akan hadir secara bersemuka. Kita bagi dua kan. So 5A2 akan meneruskan pembelajaran secara dalam talian. Bukan bermakna dia duduk kat rumah rehat. Dia ada juga tugasan. So kalau kita ambil contoh baru-baru ni kita meraihkan Hari Malaysia. Bagaimana Malaysia ditubuhkan dalam mata pelajaran sejarah itu. Jadi murid yang di dalam kelas yang hadir pada minggu pertama itu, mereka belajar bersama guru mengenai penubuhan. Bagi murid-murid yang berada di rumah dalam PDP model baru ini, apa yang mereka laksanakan ialah mereka melaksanakan tugasan. Guru memberikan tugasan kepada mereka. Okey, cuba cari bagaimana Malaysia ni boleh ditubuhkan. Pada tahun berapa? Siapakah yang terlibat? Siapakah pemimpin pada ketika itu? Jadi tugasan itu mereka laksanakan. Dan pada minggu yang berikutnya, bila mereka hadir ke kelas, jika ada maklumat-maklumat yang tidak mereka perolehi, akan ditekankan kembali oleh guru. Jadi penggiliran ini, ibu bapa tak payah gusar. Memang kita dah rancang dengan baik. Kita juga menyediakan manual bagi guru-guru, modul bagi guru-guru untuk menerangkan bagaimana pengoperasian penggiliran minggu ini. Jadi berbalik kepada topik garis panduan ini, dengan penggiliran minggu itu, bilangan murid di sekolah akan dihadkan ya, kepada 50% dengan pembahagian melalui kelas tersebut. Saya juga telah terangkan kalau pada tahun lepas di awalnya kita menggalakkan pemakaian pelitup muka, tetapi pada kali ini kita mewajibkan pemakaian pelitup muka kepada semua warga sekolah, daripada muridnya kepada gurunya, kepada pekerja khidmat sokongan, pekerja anggota kumpulan pelaksana, mereka semua dikehendaki untuk memakai pelitup muka. Dan kepada warga yang belum divaksin sepenuhnya, mereka perlu memakai pelitup muka berganda bersama dengan pelindung muka. So extra protection di sana bagi mereka. Begitu juga dengan anggota kumpulan pelaksana, pekerja perkhidmatan sokongan. Tadi saya dah nyatakan, pekerja perkhidmatan sokongan ni yang bekerja di kantin, di dewan makan, yang membersihkan kawasan sekolah,
di Pondok Kawalan Keselamatan, mereka ini wajib divaksin 2 dos, wajib lengkap divaksin. Jadi kepada pengusaha-pengusaha kantin, dewan makan, kontrak kebersihan dan juga kawalan keselamatan, jika pekerja anda belum lengkap divaksin, perlu ditukarkan kepada pekerja yang telah lengkap divaksin sahaja yang akan dibenarkan masuk. Jadi selain daripada itu, dari segi pengurusan prasarana misalnya, kalau dahulu sebagaimana yang saya nyatakan, tidak berapa ditekankan mengenai pengudaraan. Tetapi dengan Delta varian ini, kajian-kajian daripada CDC, daripada Kementerian Kesihatan sendiri mengatakan pengudaraan itu satu faktor yang penting. Jadi untuk tujuan itu, kita telah mengarahkan sekolah-sekolah sebenarnya untuk menurunkan sementara, menyimpan dahulu tirai-tirai, langsir-langsir di dalam kelas. Begitu juga awning-awning. Sebab guru-guru dan murid ni kadang-kadang dia melaksanakan usaha mencantikkan bilik darjah. Dekat meja-meja dia letak awning dan sebagainya, skirting. Ya, so kita telah pun mengarahkan supaya langsir-langsir diturunkan, semua skirting, awning semua dialihkan, dan pengudaran itu dengan kipas supaya angin dapat flow dengan baik, dapat pengudaran itu dapat berlaku dengan baik. Jadi tingkap dibuka. Begitu juga dengan pintu. Pintu dibiarkan terbuka. Dibiarkan terbuka. Kenapa kita biarkan pintu terbuka? Kerana kalau kita tutup pintu tu, nanti seorang nak keluar, dia pegang pintu tu. Nanti orang lain nak keluar, dia pegang balik pintu tu. Dia tutup pula. Jadi kontak pada pintu tu, ramai orang akan pegang. Jadi kita biarkan pintu tersebut dibukalah. Selain itu, kalau kita lihat pengoperasian pada waktu rehat, kalau dahulunya di kelas murid-murid makan di dalam bilik darjah sewaktu rehat, tetapi pada kali ini bagi kelas yang mempunyai tingkap, mempunyai pengudaran yang baik, mereka boleh makan di dalam bilik darjah, terus makan di dalam bilik darjah. Tetapi kita juga ada bilik darjah yang mana menggunakan penyaman udara, air condition. Jadi bagi penyaman udara, bilik-bilik yang tak ada tingkap ni, kita akan minta pelajar untuk makan di luar bilik darjah. So mereka akan makan di luar bilik darjah di kawasan yang lapang, bagi kelas-kelas yang tidak mempunyai tingkap ini. Jadi itu antara beberapa yang kita laksanakan, perubahan yang kita laksanakan, penambahbaikan kepada SOP yang kita bangunkan. Dan ramai juga yang mungkin bertanya, telah mendengar bahawa KPM juga memperkenalkan kit ujian kendiri ataupun saliva test ini. Jadi itu akan kita laksanakan juga. Kita telah menyediakan pembekalan bagi kit ujian kendiri ini, saliva test, kepada semua 10,224 buah sekolah di seluruh negara, supaya bekalan itu ada. Jadi kalau ada murid-murid yang bergejala, mereka akan dibawa masuk ke bilik isolasi yang telah pun kita sediakan dan melaksanakan kit ujian kendiri. Dan kit ujian kendiri ni adalah untuk murid-murid yang tinggal di asrama, Cik Zana? Ya, saya ceritakan dulu kit ujian kendiri itu ya. So kit ujian kendiri itu pula, kalau murid itu didapati positif, then sekolah perlu menghubungi ibu bapa, menghubungi PKD supaya murid itu dapat dibawa ke klinik untuk dilaksanakan RTK-PCR. Kerana kit ujian saliva itu adalah ujian awalan. So walaupun kalau dalam kit itu mengatakan murid itu positif, dia perlu dibawa ke PKD untuk pengesahan melalui ujian RTK-PCR. Jadi ibu bapa akan dihubungi, pihak PKD akan dihubungi. Jadi itu sewaktu di sekolah lah, termasuk sekolah asrama. Mereka jika ada yang bergejala ni, menunjukkan gejala, dibawa ke bilik isolasi dan kemudian dilaksanakan kit ujian kendiri. Nah, berbalik kepada yang asrama tadi, soalan Ili, bagi murid asrama, SOP kita juga turut ketat. Kerana kita kata tadi, murid asrama ini akan berada dalam gelembung mereka sendiri. Jadi bagi pengujian, bagi murid-murid sekolah berasrama sepenuhnya ya. Ini bagi sekolah berasrama sepenuhnya, sebelum memasuki asrama, mereka akan melaksanakan satu ujian kit, ujian saliva itu tadi, ujian COVID-19, ujian kendiri. Ya, sebelum memasuki asrama, sebelum pendaftaran tu. Ataupun di pusat-pusat, ataupun di pusat-pusat di mana mereka akan menaiki bas yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi mereka lakukan. Jika negatif, boleh masuk ke asrama. Jika positif, kita akan uruskan sebagaimana yang kita nyatakan tadi, menghubungi PKD dan ibu bapa untuk murid dibawa ke klinik bagi ujian RTK-PCR. Jadi itu pada hari yang pertama sebelum masuk asrama. Di hari yang ke-6,
kita akan turut melaksanakan ujian menggunakan kit ujian kendiri itu bagi keseluruhan murid asrama. Dan begitu juga pada hari yang ke-14. Jadi bagi murid-murid yang berasrama sepenuhnya, mereka akan melaksanakan ujian ini sebanyak 3 kali sebelum memasuki asrama pada hari yang ke-6 dan pada hari yang ke-14. Itu bagi yang berasrama sepenuhnya. Kita juga di kementerian ada sekolah-sekolah yang mempunyai asrama harian. Jadi bagi sekolah-sekolah yang mempunyai asrama harian ini sebenarnya murid-muridnya bercampur dengan murid-murid yang hadir pada setiap hari di sekolah. Cuma mungkin murid yang tinggal di asrama harian ini rumahnya lebih jauh sedikit berbanding dengan murid yang rumah dia di sebelah sekolah. Jadi mereka pada waktu sesi persekolahan ini akan berjumpa bersama sendiri. Jadi bagi murid-murid yang tinggal di asrama harian ini, mereka akan juga melaksanakan ujian COVID-19 ini ataupun saliva test itu pada hari pertama. Jadi sebelum dia memasuki asrama tu, mereka akan melaksanakan ujian. Dan selepas itu, ujian akan dilaksanakan jika murid menunjukkan tanda-tanda yang bergejala. Jadi berbeza sedikit dengan murid-murid dalam gelembung mereka sendiri di asrama sepenuhnya. Bagi murid-murid asrama harian, hari pertama dan juga pada masanya jika murid menunjukkan gejala. Baik Cik Zana, sebentar tadi Cik Zana telah pun terangkan tentang ujian kit kendiri COVID-19 ini khususnya kepada murid-murid yang tinggal di asrama. Dan apabila kita bercakap tentang murid-murid yang tinggal di asrama ini, mungkin ramai yang ingin mengetahui apakah pendekatan-pendekatan yang diambil bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan murid yang tinggal di asrama. Secara ringkas mungkin boleh Cik Zana terangkan apakah SOP terkini bagi murid yang tinggal di sekolah berasrama ini apabila sekolah dibuka. Silakan. Semestinya bagi murid yang tinggal di asrama sebagaimana yang saya nyatakan tadi, ujian menggunakan test kit kendiri itu akan kita laksanakan di kalangan murid-murid yang tinggal di asrama. Jadi sebenarnya apabila sekolah dibuka bermula 3-4 hari bulan sehinggalah ke 10-11 hari bulan Disember ini nanti, di mana sekolah akan ditutup untuk sesi cuti hujung tahun, hari persekolahan cuma tinggal 46 hari saja. Jadi inilah masanya untuk guru-guru melaksanakan pecutan untuk membantu murid-murid menguasai pembelajaran mereka yang sebelum ini telah dilaksanakan secara PDPR. Jadi dalam tempoh 46 hari ini, bagi murid-murid yang tinggal di asrama, sebenarnya ibu bapa tidak dibenarkan untuk berhubung dengan pelajar melalui bersemuka. Jadi pada hujung minggu itu pelajar akan diuruskan aktiviti-aktiviti di dalam kawasan sekolah. Jadi ibu bapa tak boleh melawat. Ibu bapa tidak boleh melawat dalam tempoh 46 hari saja persekolahan itu supaya murid dapat memberikan fokus dan kita harapkan juga untuk murid-murid ini apabila berada dalam gelembung itu nanti untuk mematuhi SOP-SOP sebagaimana yang telah kita bangunkan sebelum ini. Dari segi susunan katil itu daripada awal lagi kita telah kata telah ada penjarakan dan juga bilangan yang masuk ke asrama juga sama seperti fasa-fasa pembukaan itu. Jadi kalau fasa pembukaan itu, negeri itu berada di fasa yang ketiga, hanya murid-murid kelas peperiksaan saja yang akan masuk ke asrama. Murid tingkatan 3, 4, 1, 2, 3, 4 ni akan terus berada di rumah mengikuti PDPR. Jadi secara berperingkat sahaja kita bawa masuk pelajar-pelajar itu, penjarakan akan menjadi lebih di kawasan asrama. Begitu juga sewaktu mereka makan di dewan makan, juga dengan penjarakan-penjarakan yang telah kita atur bagi susunan di dewan makan itu sendiri. Dan bila kita sebut tentang jangkitan risiko-risiko jangkitan yang ada di sekolah maupun di asrama, tentu sekali pihak sekolah terutamanya pihak pentadbir sekolah ingin mengetahui sekiranya berlaku kes ataupun jangkitan di sekolah, apakah langkah-langkah ataupun tindakan awal yang perlu diambil oleh pihak sekolah? Ya. Kalau dahulu sebelum sekolah ditutup pada 8 hari bulan Mei yang lalu, apa yang berlaku jika berlaku sahaja satu jangkitan, sekolah ditutup untuk tempoh 2 hari. PKD akan melaksanakan penilaian risiko untuk melihat sama ada sekolah boleh dioperasikan selepas 2 hari tersebutlah. Tetapi kali ini sedikit berbeza, di mana bagi sesi pembukaan sekolah ini, jika berlaku sebarang jangkitan di sekolah, terlebih dahulu jika murid itu menunjukkan gejala, jadi kita minta dia dibawa ke bilik isolasi, melaksanakan kit ujian kendiri, dan jika dah disahkan melalui ujian RT-PCR bahawa mereka positif, maka PKD kita akan mendapatkan nasihat daripada PKD. Pihak sekolah perlu mendapatkan nasihat daripada PKD apa yang perlu dilaksanakan. Kita tak tutup 2 hari terus.
Jadi PKD akan melaksanakan penilaian risiko. Kalau PKD kata kita tutup hanya bilik darjah tersebut, maka hanya bilik darjah tersebut yang akan ditutup. Murid itu tadi yang berada di kelas bersama-sama dengan murid yang positif itu akan turut diminta untuk kuarantin. Ya, kalau PKD kata tutup bangunan, dan kita tutup bangunan. Jadi penilaian risiko itu perlu dilaksanakan oleh pihak PKD yang akan memberikan nasihat kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita sentiasa berhubung sebenarnya dengan KKM, dengan di peringkat daerah itu dengan PKD untuk melihat tentang pengoperasian sekolah ini nanti. Baik, Cik Zainal, terima kasih atas penerangan serta perkongsian yang cukup jelas sebentar tadi, dan kepada anda di luar sana yang sedang mengikuti kami ketika ini, diharapkan agar perbincangan sesi perkongsian sebentar tadi dapat mengurangkan rasa bimbang, rasa risau untuk sesi pembukaan semula sekolah nanti. Dan bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, kami amat berharap agar segala usaha yang dilaksanakan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan murid pada pembukaan sekolah nanti dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan berjalan lancar, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Encik Zainal kerana telah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan untuk itu kita akan bersua lagi insya-Allah pada lain waktu, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih.